Dan kemudian malaikat maut ini menghampiri Nabi Allah Sulaiman, memberitahu kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah, aku ni malaikat maut. Aku datang ni nak mengambil nyawa menteri engkau, menteri engkau Fulan bin Fulan. Lalu Nabi Allah Sulaiman kata, sesungguhnya aku dah kirim menteri aku itu ke negeri yang paling jauh. PKP di Selangor, KL dan juga Putrajaya dan juga tempat-tempat yang lain, ada yang Jumaat dibenar, ada yang tak dibenar, ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada macam-macam lah. Arti kata lain, kita sudah kehilangan beberapa roh pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat ni dia ada roh. Orang beriman dia tunggu hari Jumaat macam dia tunggu bulan Ramadan. Maknanya kalau setahun dia tunggu bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan dia tunggu Lailatul Qadar. Kalau seminggu dia tunggu hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ini penghulu dan dipanggil Sayyidul Ayyam. Di dalamnya terdapat himpunan ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, yang dilonggokkan dengan longgokkan pahala yang cukup banyak. Sebab itu bermula hari Jumaat, di sana ada solat subuh, dan ada bacaan, selalunya disunatkan membaca surah As-Sajdah. Kemudian di sana pula disunatkan kita baca surah Al-Kahfi. Di sana juga ada mandi sunat hari Jumaat. Kemudian pergi ke masjid. Di sana masuk masjid i'tikaf. Kita duduk sendiri, lepas tu dengar tazkirah, lepas tu dengar pula khutbah. Allahu Akbar. Dan dianjurkan pada hari Jumaat juga banyakkan sedekah, banyakkan doa. Dari Jumaat juga dianjurkan kita supaya banyak berselawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Dan saya memetik satu ayat daripada surah Al-Jumu'ah, iaitu ayat yang ke-8. Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Pada hari Jumaat ini juga Allah menyebut dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Allah suruh kita ingat pada kematian. Allah sebut, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, maut yang kamu lari daripadanya, maut itu akan datang kepada kamu. Kisah bagaimana di zaman Nabi Allah Sulaiman, datang malaikat maut menyerupai seorang laki-laki yang hadir dalam majlis Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bila mana dia tengok je menteri Nabi Allah Sulaiman, menteri Nabi Allah Sulaiman rasa tak selesa kerana diperhatikan oleh seorang laki-laki yang tak dikenali. Lalu menteri Nabi Allah Sulaiman kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, aku minta tolong dengan kamu agar kamu dapat gunakan khidmat angin, hantar aku ke negeri yang orang tak ada. Aku nak pergi jauh daripada sini, aku rasa tak selesa pula. Lalu Nabi Allah Sulaiman hantarlah menteri dia tersebut pergi di sebuah tempat yang tidak ada manusia. Dan kemudian malaikat maut ini menghampiri Nabi Allah Sulaiman, memberitahu kepada Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Allah, aku ni malaikat maut. Aku datang ni nak mengambil nyawa menteri engkau, menteri engkau Fulan bin Fulan. Lalu Nabi Allah Sulaiman kata, sesungguhnya aku dah kirim menteri aku itu ke negeri yang paling jauh, yang tak ada orang dah. Lalu malaikat maut kata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kalau kamu nak tahu, di dalam kitabnya tercatat bahawa dia mati di negeri yang mana? Di negeri yang kau hantar tu tadi. Pakai tisu lah kami, tumpah. Negeri yang kau hantar tu tadi. Maknanya apa? Maknanya menteri yang tadi dia itu nak lari daripada rasa takut kematian dia. Rupanya sebenarnya dia pergi kepada kematian dia. Ditakdirkan dia mati di negeri yang dia lari itu tadi. Sebab itu bila kita tengok diri kita, banyak perkara yang saya dah sebutkan. Bagaimana keadaan-keadaan
Orang yang konon-kononnya cuba lari daripada kematian, hakikatnya dia mengejar kematian, ataupun kematian kejar dia. Saya dah sebutkan dalam kisah kan, bagaimana yang disebutkan kisah kan, bekas pelajar saya dahulu kan, bila mana dia duduk di Gombak kan, kampus di Gombak. Kemudian malamnya pukul 12 lepas je habis main silat, dia kata kat saya, "Ustaz, saya lapar Ustaz." Kan? Saya kata makanlah kat tepi jalan Sungai Pusu tu ada food court kat situ kan, Medan Selera. Dia kata tak nak Ustaz kan, nak pergi Rawang juga. Saya kata jauh Rawang, penat kan. Lalu kan, lalu dia kata nak pergi Rawang juga. Rupanya Rawang je lah kan, tempat dia meninggal kan. Pada pukul 3 pagi dapat panggilan kan, dia meninggal dunia. Assalamualaikum tuan. Ayah. Pukul 3 pagi dapat panggilan bahawa dia meninggal dunia. Dia bawa kereta dia bertembung dengan lori. 3 orang, 2 meninggal, 1 selamat. Saya nak sebut bahawa sebenarnya Rawang itulah tempat dia meninggal. Jarak dia hanya 3 jam saja. Dia beritahu saya jumpa dia berbual pukul 12 malam. Dia meninggal aksiden pukul 3 pagi. Dalam keadaan jaraknya hanyalah 3 jam sahaja. Sebab itu sahabat, bukan saya 3 jam, 1 minit di hadapan kita, kita pun tak tahu sebenarnya. Kita pun tak tahu. 1 minit di hadapan kita apa yang akan berlaku. Kita sendiri tidak tahu. Sebab itu subhanallah, hebatnya. Saya nak sebut di sini yang pertama, ada yang tanya, "Ustaz, bila kita cerita pasal mati, seolah-olah kita nak pergi going backward. Maknanya orang-orang Islam ni nanti jadi tak maju kerana banyak fikir mati." Itu satu tanggapan yang salah. Sebenarnya orang yang bijak, orang yang banyak ingat mati. Sebab tu dalam hadis yang Nabi sebut daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi menyebut Al-Qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dan Nabi kata orang yang bijak, Nabi kata orang yang banyak muhasabah diri dia. Dalam riwayat yang lain disebut dengan perkataan aqyasun nas, manusia yang terbijak. Aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling banyak ingat mati. Wa ashadduhum isti'dadan laha, dan orang yang paling banyak bersiap sedia untuk matinya. Sebab tu bila kita banyak ingat mati, sahabat-sahabat, macam hari ni orang sibuk BP, anugerah bintang popular, Allahu Akbar kan. Dalam keadaan agak-agak benda ni dia bawa kita ingat mati tak? Sedangkan Jumaat dianjurkan kita banyak ingat mati. Tapi pada hari Jumaat, manusia ada setengah manusia yang mengajak manusia lain supaya ingat kepada maksiat, sibuk dengan maksiat, berhibur yang melampau, buka aurat, bernyanyi-nyanyi. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan sedikit teguran. Dalam suratul An'am Allah menyebut ayat 43, "Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun." Dalam ayat ini Allah menyebut alangkah baiknya sekiranya datang malapetaka daripada Allah, ujian, balak daripada Allah, tadarra'u, mereka tadarra'u ni tadarru', mutadarri'un maksudnya merendah diri, dia muhasabah diri, dia menginsafi diri, dia dalam keadaan membuat postmortem, dia buat apa, introspection, dia cek balik diri dia, ada tak mana-mana yang Allah perintah aku tinggal, ada tak mana-mana yang Allah larang aku lakukan. Benda-benda ini kita kena jaga kerana ia mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan teguran Allah itu dia akan kembali rujuk, tadarra'u. Tetapi walakin qasat qulubuhum, kalau hati itu dah memang keras,
hati itu memang sudah keras, dia akan semakin menderhaka kepada Allah, bukan tunduk rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan katsira. Jazakallahu khairal jazak. Minumlah Tanwir Koko terbaik.